Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan izin dan limpah dari inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada sesi tazkirah yang dianjurkan oleh PPD Kintas Selatan. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada PPD Kintas Selatan kerana sudi menjemput saya untuk sesi tazkirah pada waktu ini, insya-Allah. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah tajuk saya pada waktu yang baik ini iaitu amal-amal yang ada pada bulan Ramadan, iaitu amalan. Sebelum tu kita cerita tentang bulan Ramadan tu dulu. Bulan Ramadan ataupun mana-mana bulan di dalam Islam ni sebenarnya fadilat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh ada seorang ulama yang bernama Sultanul Ulama ataupun Izzuddin Abdul Salam, menyebutkan bahawasanya bulan, hari ataupun individu yang tertentu untuk kita meletakkan fadilatnya, ia mestilah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada bulan-bulan yang lain lah. Kita ada bulan Muharram dan bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan segala bulan lah. Dan bulan yang Allah Taala pilih adalah bulan Ramadan. Yang ini kita tak dapat nafikan. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Mafhum maksudnya. Kadang-kadang ada hari yang kita suka dan ada hari yang kita tak suka. Itu biasalah, ada hari yang saya mood tak elok, ada hari yang tuan-tuan mood tak elok. Tapi Allah Ta'ala kata, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan inilah hari yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kita kena semua sepakat bahawasanya bulan Ramadan ini afdalnya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita fadilat dia. Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama besar dalam mazhab kita iaitu mazhab Syafi'i, menyebutkan bahawasanya bulan Ramadan, kita cerita bulan Ramadan dulu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, wal qiyam adalah bulan untuk kita mendirikan solat. Nanti kita akan ceritalah solat apa, ya. Wa tilawatul Quran, dan terhimpun padanya adalah tilawah Al-Quran. Maksudnya sebanyak mungkin untuk kita membaca Al-Quran. Nanti kita akan cerita juga tentang kenapa kita kena banyak baca Quran pada bulan Ramadan. Wa syahrul itqu wal ghufran, dan juga bulan yang mana bulan pengampunan dan juga seseorang tu berubah menjadi muhsinin, kita panggil. Kan Allah Taala kata wahsinu, kamu jadilah orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang baik. Ya, bulan Ramadan ni akan mendidik kita menjadi orang yang lebih lembut. Syahrus sadaqah, bulan sedekah, wal ihsan, dan juga bulan seseorang itu menjadi ihsan, dan juga syahrun tuftahu fihi abwabul jinan, yang mana bulan Allah Ta'ala bukakan pintu syurga, wa tudha'afu fihi alhasanat, dan digandakan ganjaran kebaikan, dan Allah Ta'ala makbulkan semua doa bagi orang-orang yang berdoa pada bulan Ramadan,
wa turfa'u fihi darajat, dan diangkat padanya darajat. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menambah lagi, dia kata apa? Wa tughfiru fihi sayyi'at, dan dihapuskan segala kejahatan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik. Bulan Ramadan juga, sebelum kita masuk kepada amalan tadi, bulan Ramadan juga, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia bawa satu dalil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, kata Al-Imam Nawawi, saya terjemahkan tu lah, kata Al-Imam Nawawi, فأوضح الله سبحانه وتعالى كتب علينا. Dia kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Siapa orang yang terdahulu? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Hud, dan kaum-kaum Nabi yang lain lah. Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka berpuasa. Dan endingnya Allah Ta'ala kata, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu di kalangan orang yang bertakwa. Kata Al-Imam An-Nawawi, dia kata, fa'awdahallahu subhanahu wa ta'ala. Maka jelaslah di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu apa? Dalla ala anna siyam, bahawasanya puasa ini wasilatul littaqwa. Puasa ini adalah jalan on the way untuk kita menuju ke jalan takwa. Tetapi para pendengar kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita kena ingat Allah Ta'ala sebut kata la'alla, mudah-mudahan. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita bulan puasa ni sekadar kita berpuasa sahaja, tetapi tidak dituruti dengan ibadah yang lain, maka puasa kita tidak akan mencapai tahap takwa. Boleh? Ya? Maksudnya siapa yang puasa tanpa salat, tanpa sedekah, tanpa salat tarawih, tanpa bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka puasanya tidak ada beza di antara orang kebuluran. Tuan nampak ya? Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu penting untuk tuan-tuan memahami, kaum muslimin semua memahami, bulan Ramadan ni bukan bulan puasa saja, dia ada terselit sekali ibadah yang lain. Sebab itulah rahsianya Allah Ta'ala letakkan perkataan la'alla, mudah-mudahan. Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tentunya ibadah yang paling afdal pada bulan Ramadan adalah puasa, kerana nama pun bulan Ramadan, ya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya fadilat pada bulan Ramadan ni. Bulan puasa ni kita tahulah. Tetapi kenapa? Kerana fadilat pada bulan puasa ni, kita berpuasa ni, Allah Ta'ala membenarkan diri kita mengawal nafsu kita. Ini paling kuat. Tuan-tuan tahu ya bahawasanya syaitan ni dia bukan kuat sangat. Allah Ta'ala sebut tentu dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu tipu daya wanita ni kuat. Kalau orang perempuan nak tipu saya ke, nak tipu siapa-siapa ke, mereka boleh tipu. Siapa-siapa kawan kita, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita, tipu daya harta itu hebat. Jawatan, pangkat dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan ni lemah aja. Jadi, maksudnya apa dia? Yang kuat kontrol saya dan tuan-tuan adalah nafsu sebenarnya. Betul? Keinginan saya untuk kereta besar, keinginan saya untuk rumah, untuk isteri yang contohlah, semualah. Ya. So, kontrol yang paling power sekali adalah nafsu. Maka puasa ini, kenapa ada fadilat puasa yang paling besar? Apa dia? Iaitu kita boleh kontrol nafsu kita. Sabda Nabi SAW, waqad asyara Nabi SAW ila ba'dil fawaid. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kita beberapa kelebihan puasa ni. Apa dia? Sabda Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, wahai ada anak muda, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Koma orang muda kalau boleh kahwin, Nabi kata kahwinlah. Ada duit, ada kemampuan, ada kehendak. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya dengan kahwin tu, mata koma boleh terkawal. Ya, waktu saya sendiri, ustaz sendiri, waktu saya dulu, waktu muda dulu sebelum kahwin, mata mungkin agak liar sikit. Tetapi selepas kahwin,
tidaklah terkawal 100%, tetapi agak dikawal kerana dengan perkahwinan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ahsanul lil farj, dia mengawal maruah, tak adalah gedik sana sini nak tegur orang perempuan tak tentu hala. Kemudian wa man lam yastati', Nabi kata barang siapa yang tak mampu, Nabi kata fa alaihi bisaum, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi di sini apa fadilat puasa yang kita dapat tahu bahawasanya dengan puasa kita dapat kecilkan nafsu kita. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita tengok di dalam hadis, kalau tuan-tuan tengok dalam Syama'il Muhammadiyah contohnya karangan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala menyebutkan betapa banyaknya Nabi SAW itu berpuasa. Kerana apa? Supaya dapat kontrol nafsu. Ya, nafsu ni kalau dia kuat, kita boleh bunuh orang, kita boleh kacau isteri orang, kita boleh buat benda yang tidak masuk akal. Sebab itu pentingnya mengawal nafsu. Dan salah satu daripada cara untuk mengawal nafsu adalah berpuasa. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, fadilat berpuasa. Kita cerita tentang amalan yang pertama iaitu berpuasa. Yang kedua, puasa ini dapat menjauhkan kita daripada syaitan. Ada setengah orang kata, betul ke Ustaz? Ya, betul. Siapa yang bagi tahu? Nabi SAW bagi tahu dan disebutkan oleh para ulama. Rupa-rupanya puasa ini, selain daripada dalam hadis kata wa ghulliqatish syayatin, diikat syaitan, rupanya puasa itu sendiri dapat menjauhkan kita daripada syaitan. Ada setengah orang kata, Ustaz, saya selalu kena ganggu, kena tidur lah, kena tindih lah, ada orang cubit jari lah, tarik telinga dan sebagainya. Kita berpuasa. Kalau orang tanya kepada saya, Ustaz, apa nak buat Ustaz? Saya kata berpuasa. Kerana apa? Kenapa Ustaz puasa? Nabi SAW ajar. Ini penting ya, tuan-tuan, jangan ambil amalan-amalan daripada entah mana-mana. Kita hendaklah mengambil amalan daripada Nabi SAW, kerana Nabi SAW itu qudwatun hasanah, adalah contoh tauladan yang baik. Baik. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna shaum jaa lis-shaim. Puasa ni datang bagi orang puasa ni wa wasilatul lit-taharah, dia membersihkan hati dan menjadikan hati kita lembut. Wa ma dzaka illa li anna asyaitana yajri min dami adam. Sesungguhnya syaitan itu boleh berjalan dalam urat darah kita. Dan memang tak heran pun dalam di sisi Islam ahli sunnah wal jamaah bahawanya syaitan tu boleh merasuk kita. Kerana itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang terlibat dengan riba, kereta di riba, loan rumah di riba, pakaian di riba, orang yang terlibat dengan riba, tak kira lah loan bank apa pun, kalau dia terlibat dengan riba, maka di akhirat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatakhabbathuhu syaitanu minal mas, seperti kerasukan syaitan. Jadi rupa-rupanya di sisi kita orang Islam, syaitan ni boleh masuk. Dan Nabi SAW menyebut, ini syarah dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawasanya yudhiqu tilkal mujari, dia menyempitkan saluran untuk syaitan masuk. Maksudnya syaitan pada bulan Ramadan ataupun untuk orang yang berpuasa, dia sukar untuk diganggu. Kalau orang nak ganggu, dia sukar. Kenapa? Kerana dia berpuasa, Allah Ta'ala sempitkan saluran yang syaitan nak masuk tu. Kemudian wa yaqwas sultanul iman, kuatnya kekuatan iman. Kemudian fayad'afu, maka lemahlah sultan syaitan. Maka kita dapat tahu kelebihan puasa apa dia, iaitu menjauhkan diri kita daripada syaitan. Maka apa tunggu lagi kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selepas daripada Ramadan ni jangan lupa puasa 6, jangan lupa puasa Isnin Khamis, jangan lupa puasa-puasa hari putih yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bayangkan kekuatan puasa ni sudahlah menyempitkan syaitan daripada masuk ke dalam urat kita. Kemudian bahkan disebutkan kalau tak silap Ustaz, di dalam kitab Rahiqil Makhtum karangan Safiyur Rahman Mubarakfuri, kalau tak silap saya lah, yang itu Ustaz sempat saya nak rujuk ya, bahawasanya berhala Uzza ni adalah berhala yang paling besar di Mekah ya, yang mana telah dibawa oleh seorang lelaki yang ni dia hidup sebelum zaman Nabi Muhammad sekali. Dia ni kira macam ketua kampung ataupun penghulu kabilah lah.
dalam kitab Syama'il, dalam kitab Rahiqil Maktum, kalau tak salah ustaz lah, namanya Amr bin Luhai. Apabila dia pergi ke Syam, dia bawa satu berhala yang paling besar, nama dia adalah Uzza. Ada satu Hubal, satu Uzza, ya. Kemudian berhala itu dimusnahkan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat lagi, ustaz baca kalau tak silap, dimusnahkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ajma'in, ya. Dan dipecahkan pada bila? Pada 25 Ramadan, ya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bayangkan, berhala yang paling besar dimusnahkan pada bulan Ramadan, dan syaitan tu sendiri tak dapat mendekati kita pada bulan Ramadan dan juga hari-hari yang puasa yang lain, ya. Baik, itu adalah amalan yang pertama. Okey. Jadi, amalan yang kedua pula pada bulan Ramadan yang tuan-tuan kena buat adalah salat tarawih. Di zaman Nabi SAW, dia dipanggil sebagai qiyami Ramadan. Qiyami Ramadan ni maksudnya kita mendirikan Ramadan lah. Mendirikan Ramadan ni maksudnya salah satunya lah, yang utamanya, di antaranya lah, bukan yang utamanya, di antaranya adalah salatut tarawih. Maksudnya solat kita rehat-rehat 4 rakaat, kita rehat 4 rakaat, kita rehat subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, kata Tok Bilal kita, ya. Baik. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan di dalam Sahihain. Bila sebut Sahihain ni maksudnya tak ada orang petikai lah. Dua sahih ni apa dia? Iaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya. Bahawasanya daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man qama Ramadan imanan, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan imanan, dalam keadaan dia beriman, wahtisaban, dan dia mengharapkan ganjaran Allah. Ni penting, ya. Kita tak boleh ibadat kita tidak mengharapkan ganjaran. Ni pelik. Ada kata kita ibadat tidak mengharapkan ganjaran. Tak. Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengharapkan ganjaran. Nabi SAW kata fas'alul firdaus, mintalah syurga firdaus. Maka kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa min dhanbihi. Maka Allah taala akan ampunkan dosanya yang terdahulu. Baik. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata man qama Ramadan. Apa maksud qama Ramadan? Ai qama lailah musallian. Barang siapa yang mendirikan pada malam Ramadan. Maksudnya apa-apa solat yang didirikan pada bulan Ramadan, maka dianggap sebagai qiyam. Seperti salat tarawih dan juga solat tahajud ataupun solat qiyamul lail. Ada sebahagian di kalangan para ulama membezakan antara tahajud dan juga qiyamul lail. Ada sebahagian ulama, sewaktu ustaz belajar di Al-Azhar dulu, seingat saya lah, qiyamul lail ni adalah orang yang mendirikan solat malam tanpa dia tidur. Dia sampai pukul 12 malam dia tak boleh tidur, maka dia solat, itu dipanggil sebagai qiyamul lail, kalau tak silap saya lah. Kemudian tahajud ni adalah orang yang tidur seketika, kemudian nisfahu awin qus minhu qalila. Dia tidur separuh malam, 5 jam ataupun qalil, ataupun kurang daripada 5 jam, dia bangun, kemudian dia menunaikan salat sunat, maka dia dipanggil sebagai tahajud. Tak apalah. Kemudian ditambah lagi dalam Fathul Bari, imanan, dalam keadaan iman, iaitu iman apa dia? Tasdiqan. Dia percaya janji Allah Ta'ala. Apa janji Allah Ta'ala? Kalau awak puasa, awak dapat pahala. Kalau awak buat puasa, Allah Ta'ala ampunkan dosa awak. Dia percaya. Dengan syarat awak percaya. Kalau awak buat satu ibadat, awak tak percaya, maka awak kufur. Ibadah tu sia-sia. Haba'an manthura. Contohnya satu orang dia kata, kenapa awak salat? Dia kata, aku salat bukan apa, pasal semua orang solat. Kalau aku tak solat nanti apa orang kata aku? Maka dia solat bukan atas imanan, dalam keadaan iman. So hadis ni maksudnya tuan-tuan kena percaya betul-betul lah apa yang Allah Ta'ala wa'du, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wahtisaban, kemudian ai talaba li ajrin, kata Al-Imam Hajar Al-Asqalani, ai kita mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufirallah, maka Allah ampunkan dia. Kata Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia kata apa? Yatanawalu saghair wal kabair. Kata Ibn Hazmin, dia kata sini termasuklah Allah Ta'ala hapuskan dosa besar dan juga dosa kecil. Kata Al-Imam Ibn Hazmin, termasuklah dosa besar dan juga dosa kecil. Ini pandangan yang pertama.
Pandangan yang kedua kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-ma'ruf 'inda al-fuqaha. yakni diketahui di kalangan fuqaha. Fuqaha ni maksudnya ulama-ulama fiqh, anna hadza mukhtassun bi ghufrani saghair. Yang ini dosa yang tuan-tuan sembahyang tarawih ni hanyalah diampunkan dosa kecil sahaja, kata Al-Imam An-Nawawi, dunal kabair, dan bukanlah dosa yang besar. So ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada sebahagian ulama kata dia hapus semua dosa. Bukan Ibn Hazmin ya. Hazmin Ibn Munzir. Dia sebut Ustaz silap, minta maaf. Maksudnya dia hapus dosa besar dan juga dosa kecil. Ada sebahagian para ulama kata tak. Ini sebut Al-Imam Nawawi, dan inilah pandangan jumhur ulama. Dia kata iaitu dihapuskan dosa kecil semua sekali dan tidak dihapuskan dosa besar. Tetapi kata Al-Imam Nawawi, wa qala ba'duhum, dan ramai juga di kalangan para ulama yang kata apa dia, wa yajuzu ay yukhaffifa minal kabair. Ini pendapat yang ustaz rasa lebih senang pada ustaz lah, iaitu apa dia, selain daripada diampunkan dosa kecil kalau kita qiyamul Ramadan atau solat tarawih, dan juga diringankan dosa besar. Allahu Akbar. Besarnya pahala qiyamul Ramadan. Tapi ada di kalangan orang yang dia tak solat tarawih. Bahkan ada sebahagian tempat yang ustaz jadi imam, waktu sembahyang tarawih pun ada ustaz pernah tak payah ceritalah dalam live ya. Kadang-kadang mereka tak solat, duduk di luar, merokok dan sebagainya. Ya, ini menduka citakan lah. Kenapa? Kita kena sedar dirilah. Kita ni banyak silap dengan anak-anak, dengan isteri. Solat pun tak ganti banyak. Ini bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bagi, inilah peluang untuk kita counter. Kenapa kita, Masya Allah. Ya? Baik ya. Baik, kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, ni seorang ulama besar hadis ni yang tak dapat dinafikan lagi ya. Sumbangan dia dalam bilang hadis, dia kata wa'lam annal mu'min, bahawasanya orang beriman tu, kata dia, yajtami'u lahu fi syahri Ramadan, dia berhimpun pada bulan Ramadan tu, terhimpun kepada dua jihad. Dua jihad ni, jihad ni bukanlah jihad qital, tuan-tuan pergi tumpahkan darah, itu tentulah pahala paling besar, bertaruhkan nyawa tuan-tuan untuk Islam. Jihad di sini adalah jihad untuk lawan hawa nafsu. Ada dua jihad, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Jihadu bin nahari, jihad pada waktu siang, kata Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu alaihi siyam, kata Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu tuan-tuan berpuasa. Jihad yang pertama. Kemudian wa jihadu bil lail alal qiyam, dan jihad pada malam pula adalah tuan-tuan salat tarawih. So ada dua jihad yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. So apa lagi? Kenapa kita masih tinggalkan lagi bulan Ramadan ni? Dengan keadaan kita tidak bersolat tarawih, kadang-kadang lebih utamakan cari baju raya lagi daripada solat tarawih ya, yang itu pun kadang-kadang berlaku kepada diri kita dan orang lain. Maksudnya apa di sini, pengajaran yang kita kena ambil tuan-tuan, bulan Ramadan ni kalau boleh penuhkan. Kalau tak dapat buat 20, buat 8. Kalau tak dapat buat 8, katalah tak dapat buat 8 sangat, buat 2 pun jadilah ya. Kaum muslimin 4 pun jadilah. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, last daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama ma'al imam, barang siapa yang bersemayang bersama imam. Bila ustaz cek hadis ni, rupa-rupanya ditujukan kepada qiyamul Ramadan, iaitu semayang tarawih. Barang siapa yang bersemayang bersama imam, hatta yang sarif, sehinggalah dia selesai semayang. Selesai semayang maksudnya imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kutiba lahu qiyamul lail, maka ditulis padanya semayang malam. Maksudnya awak dianggap sebagai qiyamul lail. Apa lagi nak pada bulan Ramadan? Tuan-tuan kena ingat ya, tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan. Sebagaimana ustaz sebut sebelum ni, bahawasanya bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bulan ini ditetapkan oleh Allah Taala. So suka hati Allah Taala lah, dan Allah Taala tetapkan pada bulan Ramadan. Alangkah jahil dan bodohnya kita meninggalkan bulan Ramadan itu berlalu dalam keadaan kita lalai dan kita kebuluran, sedangkan tidak ada apa-apa pahala. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya adalah bersahur. Bersahur ni adalah sunnah yang besar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
Ni ditambah oleh Al-Imam An-Nawawi, kata fala raiba anna sahur sunnah yang qurbah, maksudnya sunnah yang mendekatkan diri kita dengan Nabi SAW. Ya, amara bidzalika, Nabi SAW kata tasahharu, bersahurlah kamu. Maksudnya sunat ni Nabi janganlah boleh tinggal. Nabi kata kalau boleh dengan air kosong pun air kosong lah. Kalau ada air zam-zam lagi bagus. Ya, air zam-zam ni kalau kita minum waktu ustaz baru balik daripada umrah, kita sunnah kita minum air zam-zam. Ya, kita sunnah sebelum kita minum tu kita sebelum kita minum azam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da', kita minum ya air zam-zam. Begitu air lain. Kalau bersahur tu tak dapat ada makanan yang berat, tak ada selera, sekurang-kurangnya sebiji kurma, sekurang-kurangnya secawan air ataupun seteguk air. Nabi kata bersahurlah kamu, fa inna sahur fi barakah, sesungguhnya sahur itu ada keberkahan. Dan Nabi SAW sebut, ya, itu pentingnya sahur. Kenapa pentingnya sahur? Sebab Nabi tak suka kita sama dengan orang kafir dari segi ritual ibadat. Kalau ritual ibadat tu dia tak suka kita sama dengan orang kafir. Kenapa? Rupa-rupanya ahli kitab ni Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kitab Injil dan juga Zabur. Nabi SAW dia kata faslun ma baina siyamana wa siyamul ahli kitab. Perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah sahur. Menunjukkan bahawasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani apabila mereka berpuasa, mereka tidak bersahur. Maka Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kalau tak silap ustaz lah, Nabi kata khaliful musyrikin, jangan bagi sama dengan orang musyrikin, khususnya dari segi ibadah. Oleh kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Antara amalan yang afdal pada bulan Ramadan yang seterusnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ustaz yang sebut. Ini Allah Subhanahu wa taala yang sebut di dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-11 sampai ke-12. Kalau tak silap ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Apa maksud dia? Allah Ta'ala kata فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, koma ni beristighfarlah sebanyak mungkin, innahu kana ghaffara, Tuhan akan mengampunkan koma. Dengan istighfar ni yursilis samaa alaikum midrara, Allah Ta'ala akan turunkan hujan, ataupun boleh membawa maksud juga turunkan rahmat lah. Hujan tu sinonim dengan orang Islam sebagai rahmat. Wa yumdidkum bi amwalin, Tuhan akan kayakan koma. Siapa tak nak kaya? Ya. Janganlah kaya tu menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, itu istidraj. Kita nakkan keberkatan. Maksudnya dengan kaya tu lagi kuat kita takarrub kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ada kereta yang duit yang hebat, boleh bantu anak yatim, boleh bantu orang miskin, boleh bantu semua orang yang susah dan sebagainya, balu-balu yang susah dan sebagainya. Ya, wa yumdidkum bi amwalin. Ramai orang dulu ada waktu ustaz berkuliah di masjid, dia kata ustaz ada satu orang pernah tanya, ustaz ada ke tangkai apa-apa ustaz untuk bagi kaya nak lekat dekat kedai? Saya kata tak ada. Tuan-tuan jangan ajarlah diri tuan-tuan dengan tangkai-tangkaian. Ini Nabi SAW tak ajar. Bahkan Nabi SAW larang tangkai. Pelarih-pelarih ni letak dekat kedai ni, Nabi SAW larang. Kita ni beragama ni menyebabkan kita jadi berakal. Kita lagi cerodik. Kalau tuan-tuan beragama makin bodoh, itu bukan agama. Apa beza kita dengan ajaran-ajaran sesat yang lain? Ya. Kadang-kadang ada setengah tempat tu baru lahir pakai benang-benang hitam tu. Ini zaman 2022, kita berakal lah. Nabi SAW sebut man allaqa tamimah, barang siapa yang pakai tangkai ni lah. Ini ada kadang-kadang ikat tangkai dekat motor lah, apa dan sebagainya. Ini merepek lah ya. Tuan-tuan kena tinggal lah. Ustaz, macam mana bisnes nak laku? Istighfar. Orang pernah tanya kepada Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri, aku kahwin tak dapat anak, istighfar. Aku susahlah berniaga tak laku, istighfar. Bumi aku, kampung aku ni tak ada tak turun hujan, istighfar.
istighfar kepada Allah Ta'ala. Ini Al-Quran sebut. Kenapa kita tak percaya dengan Al-Quran? Kalau Quran kita tak percaya, dengan siapa lagi kita nak percaya? Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik. Dan istighfar ni adalah taubat sebenarnya. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia kata, wallahi inni la astaghfirullah, dan aku ni beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Ada satu riwayat kata 100 kali. Kenapa kita tak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya, tuan-tuan, antara doa mustajab yang Nabi SAW sebut adalah waktu selepas daripada solat fajar, solat subuh. Itu Nabi SAW selepas daripada solat subuh, dia tak bangkit terus, dia duduk. Nabi SAW beristighfar, cuma tidaklah berlagu. Cuma orang Melayu ni suka berlagu, lalu ustaz lagukan dia. Pagi-pagi sebelum dalam perjalanan, ustaz nak pergi ke SK Sentosa, nak mengajar dan sebagainya, dalam kereta beristighfar, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tidak akan tenang. Daripada pagi-pagi dengar radio lagu entah apa-apa, kadang sebahagian maksudnya pun syirik dan sebagainya. Baiklah koma pula. Baiklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Nabi 70 ke 100 kali, bahkan mungkin lebih. Kita ni yang confirm teruknya mayang pun lebih kurang. Kenapa kita tak beristighfar kepada Allah Ta'ala? Baik. Seterusnya, Ustaz ringkaskan, dah panjang Ustaz rasanya. Kemudian, istighfar yang paling afdal, rupanya kita ada penghulu istighfar. Ya, kadang-kadang macam di kampung Ustaz, mereka ada baca maksurat. Dalam maksurat ada namanya penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar. Baik. Macam mana dia? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Baik. Penghulu istighfar. Apa kata Nabi SAW kepada penghulu istighfar? Baik, ya. Wa man qalaha, Nabi kata, barang siapa yang baca penghulu istighfar ni, tadi yang Ustaz baca tadi tu, minan nahari muwakkinan, dia baca dalam keadaan dia yakin. Kan kita tadi kata imanan tadi, maksudnya yakin dengan balasan baik dan buruk Allah Ta'ala. Yakin gila-gila, bahasa sekarang ni lah. Yakin gila-gila, yakin betul-betul lah. Muwakkinan, famata yaumihi, dan dia mati pada siang tu, mati pada hari tu, qabla ayyumsi, sebelum datangnya petang, dia mati. Maka fahuwa min ahlin nar, maka fahuwa min ahlin nar pula neraka, fahuwa min ahlil jannah, maka dia ahli syurga. Ini Nabi SAW sebut, gunakan akal. Kemudian wa man qalaha minal lail, siapa yang baca pada waktu malam, wa huwa muwaqqinun biha, dan dalam keadaan dia yakin betul-betul, famata qabla ay yusbih, sebelum malam, sebelum subuh dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, maka dia tergolong dalam ahli syurga. Subhanallah. Ini amalkan penghulu istighfar, ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Jangan lupa baca, ya. Ini antara amalan yang baik. Seterusnya, yang ketiga kalau tak silap Ustaz, iaitu solat pada waktu. Ustaz ringkaskanlah, solat pada waktunya. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayil amal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi SAW sebut, as-salatu ala waqtiha, semayanglah tepat pada waktunya. Ini adalah amalan yang Nabi SAW suka. Cuma bila kita lewat-lewatkan solat, alhamdulillah,
Di sekolah saya sebelum balik, guru-guru kita semayang solat zuhur dulu, ya, supaya tidaklah kita melewat-lewatkan solat. Bukan apa, kita bimbang bila dah berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita boleh buat kerja lain ke apa ke, kita buat benda-benda merapu ke apa sebagainya, menyembang-nyembang. Kalau tak ada kerja lah, kita tinggalkan solat kita. Takdir Allah Ta'ala, nyawa dicabut. Sekarang ni ramai orang, memang kalau tuan-tuan buka Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, ditulis oleh para ulama, memang ramai hari ni orang mati. Kawan ustaz pun seorang baru ni tiba-tiba serangan jantung, mati, sihat apa semua. Itu tuan-tuan jangan beria sangat dalam dunia ni, ya. Kita ni yang penting bukan mati ni, jangan takut, semua orang mati, saya pun mati. Sebab itu kawan-kawan ustaz yang jaga makanan, dia makan hari-hari oat, lepas itu makan minyak ikan lah, saca inci oil lah, jaga kesihatan lah, sayur makan hari-hari, melompat hari-hari, kayuh basikal apa semua, mati juga dia, mati juga. Ada juga kawan ustaz yang makan pun tak jaga, hari-hari makan berlemak, mati juga. Semua orang mati. Awak jagalah macam mana pun, awak mati juga. Yang patut kita fikirkan dalam kepala kita bukan mati tu, tapi mati bagaimana. Itu yang ustaz risau. Ustaz pun risau kadang-kadang, kalau katalah pukul 3.30, walaupun kadang-kadang ustaz ada lewat juga solat, cuma perasaan takut itu ada. Kalaulah aku mati ni pukul 3 petang, aku tak solat lagi, apa aku nak jawab dengan Allah Azza wa Jalla? Itu patut kita fikirkan, saya fikirkan, ya. Baik. Kemudian Nabi SAW kemudian selain solat waktu ni, disunnahkan kita untuk solat sunat yang banyak. Ini bulan-bulan Ramadan, ya. Nabi SAW, tuan-tuan, ya, Nabi SAW solat duha sampai 8 rakaat. Itu solat duha 2 rakaat. Bila Nabi SAW solat duha, iaitu pada Fathul Makkah. Dalam dia, lakin Nabi SAW salla arba'an wa salla thamanan. Nabi kadang-kadang Nabi semayang 4 rakaat, 2 rakaat. Wa yaumul fath, dan hari Fathul Makkah. Dan yang cantiknya tuan-tuan, kaum muslimin, Fathul Makkah tu pula berlaku pada 20 Ramadan. 20 Ramadan tu Fathul Makkah, dan Nabi solat duha sebanyak 8 rakaat. Adakah kita di kalangan orang yang menunaikan solat duha? Tanya diri kita sendiri. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ustaz ringkaskan, disunnahkan kita buat solat sunat rawatib. Sunat rawatib Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, arba'un qabla Nabi SAW sebut, semua sekali ada dah 12 rakaat, ya. Ini disebut oleh para ulama, ya. Semua ulama ni simpulkanlah. Dia pertama arba'un, 4 sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat selepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, kemudian 2 rakaat selepas isyak, kemudian apa namanya pun 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum isyak, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, ya. So siapa yang menunaikan 12 rawatib ini, maka mendapat pahala yang paling besar. Ini dia sebenarnya, kalau ikut tulisan Al-Imam An-Nawawi, dia nak cover solat waktu kita. Macam ustaz lah, kalau semayang kadang-kadang bukan khusyuk sangat, kadang-kadang tak boleh fokus, kadang-kadang semayang tak tepat pada waktunya, kadang-kadang tak masbuk, banyak kantoi. So kekantoyan itulah yang di cover dengan rawatib tu, ya. Kemudian ditambah lagi Nabi SAW kata, barang siapa dia kata, annahu sami'tu Nabi SAW man hafadha ala arba'u qabla zuhur, dia semayang 4 rakaat sebelum zuhur, iaitu rawatib, kemudian 2 rakaat selepas zuhur, ditambah 2 rakaat selepas zuhur, ditambah 2 lagi solat sunat mutlak, maka harramahu alaihin nar, maka dijauhkan dia daripada api neraka. Apa nak lagi? Tuan-tuan kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sikit lagi. Kemudian Nabi SAW suka amalan pada bulan Ramadan, iaitu memberi makan. Nabi SAW sebut, ayil a'mali afdal. Orang sahabat Nabi tanya, macam mana nak dapatkan amalan yang baik? Nabi kata, tut'imut ta'am, banyak bagi makan kepada orang, wa taqra'us salam, dan beri salam kepada orang. So bulan Ramadan ni banyak belanja orang makan lah.
Sabda Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajruhu. Barang siapa yang bagi orang buka puasa pada bulan Ramadan, maka pahala dia macam orang yang puasa tu. Dan puasa ni dalam banyak-banyak ibadah lain, semua dia ada fadilat dia, melainkan puasa je. Puasa Nabi Allah Taala sebut dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni untuk aku dan aku akan bagi. Bila Allah Taala bagi banyak mana, tuan-tuan jangan tanya banyak mana. Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita pemurah, Tuhan jauh lebih pemurah. Kalau mak kita sayang kita, Tuhan jauh lebih sayang kepada kita. Maka bayangkanlah betapa banyaknya pahala. Kita puasa dengan lapar, bahasa kasarnya lapar gila lah. Lapar gila tu tiba-tiba kita bagi orang makan, kita dapat pahala sama juga. Alangkah ruginya kita tak berjamu orang berbuka puasa. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik kalau tak silap ustaz lahir tahun 85 Hijrah ke? Kalau tak silap ustaz 85 ke 96. Situ lebih kurang ustaz pun tak ingat Imam Malik rahimahullah, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia kata apa? Dia kata, dan aku ini yuftir ghaniyuhum, aku ni suka berpuasa dengan orang-orang miskin. Tuan-tuan kena tahu Imam Malik ni kaya. Imam Malik ni kaya. Kalau tak silap ustaz pernah baca dalam waktu dekat Al-Azhar dulu, bila menceritakan Imam Malik ni dia bisnes. Dia bisnes dan dia kaya lah. Waktu dia nak baca hadis, orang ingatkan kenduri kahwin apa yang dipasang-pasang kemah. Dia kata, Malik nak baca hadis, punya dia ikram hadis Nabi SAW. Dia kata, dan dia orang kaya lah. Dan dia kata, aku suka makan dengan orang miskin. Sebab kalau kita makan dengan orang kaya, orang yang ada jawatan, kita ada macam kepentingan sikit lah. Tapi kalau tuan-tuan makan dengan orang miskin, tak tahulah kalau anak dia kaya, kalau anak dia cantik, itu lain cerita lah. Miskin dah anak dia cantik, tuan-tuan pergi juga. Tapi anak dia pun biasa, tuan-tuan tak ada nak ngorat anak dia apa semua. Kalau tuan-tuan pergi kerana dia miskin dan tuan-tuan sayang orang miskin susah ni, kerana aku Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, aku tolong orang miskin, subhanallah, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, kita banyak petik Imam Nawawi kerana kita mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata dalam hadis dia bawa, wa akala indahu qala, dia kata kepada zarahun Nabi SAW, dia zarah Nabi SAW, bukan Imam Malik, ini hadis Sa'id bin Ubadah. Dia kata, yang aku suka adalah berpuasa dengan wa akala ta'amukumul abrar, aku suka makan dengan makanan orang yang saleh. Itu Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, yang meninggal pada tahun 204 kalau tak silap saya, ustaz lah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihin walastu minhum, aku sangat sayang orang soleh walaupun aku bukan daripada kalangan orang yang soleh. Subhanallah. Berbuka dengan orang soleh. Orang soleh bukan maksudnya ustaz. Soleh ni maksudnya orang yang baik. Tutur katanya baik, matanya baik, rajin beribadah, rajin menuntut ilmu. Ini soleh. Bergaullah dengan orang yang soleh. Kita akan dapat haruman orang yang soleh tu. Kemudian seterusnya iaitu membaca Al-Quran. Sabda Nabi SAW, iqra'ul Quran, bacalah kamu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rupanya ada dua syafaat. Syafaat Nabi SAW bagi orang yang berselawat, kemudian kedua syafaat Al-Quran. Waktu kita ditimbang di mizan nanti, tuan-tuan, katalah ni amalan ustaz, dibentang amalan ustaz, tiba-tiba kenamaan pun yang berat ni berat dah. Kemudian datang syafaat Al-Quran. Katalah ustaz selalu baca Quran khatam 30 juzuk, maka Allah Ta'ala beratkan bacaan Al-Quran itu. Mudah-mudahan tuan-tuan ya. Kemudian dengan baca Quran ni kita minta kepada Allah Ta'ala, jangan minta pada makhluk. Fa innahu thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata iqra'ul Quran was'alullaha bihi. Baca Quran, minta pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah. Qabla ayyati qaumun, sebelum datang satu puak ni, yaqra'una al-Quran. Dia baca Quran, wa yas'aluna an-nasa bihi, dan dia pau orang, minta orang duit. Ini jangan ya tuan-tuan, baca Quran. Baca Quran berapa? 10 ringgit. Jangan baca Quran macam tu. Baca Quran minta kepada Allah Azza wa Jal. Allah ini Al-Ghani, maha kaya. Kenapa kita minta kepada makhluk? Kemudian selepas kita baca Quran, disunnahkan kita mengambil iktibar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Disunnahkan kita ambil iktibar. Kemudian disunnahkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Disunnahkan kita berzikir di bulan Ramadan ya. Dan antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi, kata seorang ulama, saya ringkaskanlah, panjang dalam rasanya ringkaskan,
ada seorang ulama yang masyhur nama dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahawasanya az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samak. Zikir ni ibarat ikan dengan air. Ikan dengan air macam mana? Kalau tak ada air, mati ikan. Begitulah manusia. Kalau tak ada zikir, maka matilah hati kita. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dibawakan dalam hadis Tirmizi, saya ringkaskan, iaitu dengan sebab kita berzikir ini Allah Taala turunkan rahmah dan juga sakinah, kasih sayang Allah Taala dan juga ketenangan hati. Dan tak heran pun kerana allazina amanu, Allah Taala sebut allazina amanu wa tatma'innul qulub ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya zikir itu penyebab hati kita tenang. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara zikir yang Nabi SAW ajar, Nabi kata, man qala fi yaumin wa lailah, barang siapa yang sebut siang dan malam 100 kali. Apa dia? Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Ini antara sunnah lah. Nabi SAW kata, habitat anhu khatayahu, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dia, wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Berzikir selepas solat, 3 kali takbir, 3 kali tasbih, 3 kali tasbih, takbir, tahmid. Kenapa kita tak amalkan lagi, tuan-tuan kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Dan yang terakhir, yang terakhirlah, itu semua amalan ni kita balik dengan istiqamah. Yang terakhir daripada ustaz lah. Tuan-tuan buat apa pun berakhir dengan istiqamah. Kalau ustaz bumbam-bumbam sembang pun, ceritalah, beria-lah, matilah apa semua. Kalau tuan-tuan tak istiqamah, hari ni puasa gila-gila, semayang gila-gila, esok tak buat. Nabi SAW suka amalan yang sedikit tapi istiqamah. Daripada Jabir bin Mut'im, dia kata Nabi SAW sebut, Nabi SAW tu suka amalan yang sedikit tetapi berkekalan, istimrar ataupun istiqamah, berkekalan. Sebab itu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu ya Allah. Dan kita berdoa juga kepada Allah dan pesan kepada anak-anak. Ini pesan yang Nabi Yaqub pesan kepada anak dia, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sedikit tazkirah daripada ustaz berkaitan dengan amalan-amalan yang ada afdal pada bulan Ramadan. Sebenarnya banyak lagi tetapi masa tidak mengizinkan. Kalau ustaz panjangkan lagi akan melirik lagi. Itu saja daripada ustaz. Mudah-mudahan sedikit ini mendapat manfaat kepada pendengar semua. Yang penting, ma asabaka min hasanatin faminallah. Qala Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan ustaz sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.